Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada sesiapa yang baru saja jumpa channel ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe to this particular channel, thank you so much guys for subscribing. Just to let you guys know that kita orang available di Spotify, di Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh search the segment podcast. Okay, so guys, hari ni apa yang aku nak kongsi dengan korang adalah kisah yang dikongsikan oleh Kak Ina melalui email. Okay, tentang pengalaman misteri beliau yang berlaku beberapa tahun yang lepas, okay, pada akhir tahun 1990-an di UiTM Lendu. Alright, okay, sebelum kita start cerita ni, let's roll the intro. Okay guys, so basically cerita ni dikongsikan oleh Kak Ina. Kak Ina ni adalah merupakan salah seorang pelajar di UiTM Lendu, Melaka, batch tahun 1997 hingga ke 1999. So peristiwa ini terjadi pada awal semester 1997 pada bulan Mei. Masa tu minggu orientasi. Okay, kisah dia ni pula ada 3 part. Part 1, Part 2 dan Part 3. Tapi Part 1, Part 2 dan Part 3 ni dia tak ada kena-mengena antara satu sama lain lah. Basically dia adalah 3 cerita ataupun 3 pengalaman yang berbeza daripada Kak Ina. So jom kita start dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni, masa tu the first week of minggu orientasi. So biasa usually minggu orientasi memang tak ada benda sangat berlaku. Diorang register, diorang pergi makan sama-sama, pergi solat sama-sama dengan dia punya kawan-kawan college dan sebagainya. The first week nothing much happen. Kira macam tak ada benda yang sangat yang berlaku lah. Okay, tiba masuk ke minggu kedua of college. Pada minggu kedua ni, time tengah hari, biasalah bila diorang pergi kelas, time tengah hari kelas pun dah habis. So kawan-kawan semua gerak pergi dewan makan. So bila diorang gerak pergi dewan makan, Kak Ina masa tu dia macam tak berapa nak sihat sangat tau. So dia pun decided untuk just balik dekat dorm lepak. Dia just nak rehat sebabkan dengan badan tak apa nak sihat, sakit kepala dan sebagainya. So by the time dia lunch hour tu, dia balik dorm, dia mandi, lepas dah mandi dah settle semua, then dia pun ambil wuduk dan dengarlah bunyi azan Zuhur. So dia pun solat. Okay, untuk bagi korang gambaran, dia duduk dekat dalam dorm sorang-sorang time tu. Most of the roommate memang tak ada lah. So dia pun decided untuk solat dan solat Zuhur as per usual. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, and then sampailah tiba ke rakaat keempat. Bila rakaat keempat tu dia dah nak habis lah, basically dekat tahiyat akhir kan. Tahiyat akhir tiba-tiba dia tengah baca at-tahiyatul mubarakatuh apa semua tu, dan sampailah dia nak baca syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi time dia tengah baca tu guys, secara tak semena-mena dia punya perasaan macam lain, and then dia punya bulu roma start tu meremang, bulu roma dekat tengkuk apa semua start tegak. Sebabkan bila dia baca tahiyat akhir tu, bila time part syahadah tu, tiba-tiba ada satu kedengaran suara yang berbisik dekat sebelah telinga dia, seolah-olah macam salah tu. Dia macam berbisik dekat telinga tu. So dia macam terdiam tau. Dia macam terganggu. Masa time dia nak baca tahiyat akhir tu, macam terganggu sangat. So dia repeat balik, tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah kan. Lepas tu sampai dekat syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. But dia still dengar lagi ada benda yang berbisik kat telinga tu, macam salah tu macam ni. So dia punya, orang kata, perasaan dia macam huru-hara tau time tu. Kira macam takut, cuak, panik semua dalam sekali kan. Jadi dia cepat-cepat settlekan solat dia. Lepas dia settlekan solat dia, dia tak buka telekung dia ke pun tak ada. Dia terus duduk kat katil, baring dan dia terus tidur. Dan dia macam keep on berdoa yang benda tu tak kacau dia lah sebenarnya kan. Cerita sekarang pun mengemang ambil bulu roma.
Jadi dia macam tertanya, siapakah yang tegur dia sebenarnya kan? Bagi aku, tanggapan aku mungkin pada kisah dia yang pertama ni, mungkin itu adalah jin Islam. Probably. Berkemungkinan yang menegur dia secara baik, yang cuba untuk membetulkan bacaan dia. Mungkin bacaan dia ada yang salah kan? Tapi kita sebagai manusia, benda tu macam agak cuak jugalah sebenarnya kan, bila dah ditegur macam tu kan. Jadi ya, itu pengalaman dia yang pertama. So kisah dia yang kedua. So Kak Ina ni dia ada seorang kawan yang bernama Sofia, yang Sofia ni diorang selalunya panggil Pia. Dan Pia ni kira roommate bilik sebelah, dorm sebelah kan. So Kak Ina dekat bilik sini, so Pia duduk bilik sebelah. Tapi disebabkan Pia ni kira macam anak jati orang Melaka kan, so dia bolehlah balik rumah setiap minggu. Walaupun duduk asrama, tapi every week, every Friday petang ataupun Saturday morning dia dah boleh balik rumah apa semua kan. Masa hari Jumaat sebelum kelas tamat, okay, dalam pukul 12.30 hari macam tu, so Kak Ina ni nampak Pia ni daripada kelas berjalan kaki menuju balik ke dorm lah, dengan bawa beg balik ke dorm. Dan dia sempatlah kejar Pia ni daripada kelas tu nak ke asrama tu. Dia sempat kejar dan dia cakap, Pia, kau nak balik ke kan? Tapi jom kita lunch dulu ke apa semua. So si Pia ni macam mungkin moody pada hari tu ke apa, aku tak tahu. Dia macam tak berapa nak layan sangat. So Pia ni keep on jalan terus balik ke dorm ataupun ke asrama lah. Dia pun jalan lah sebelah Pia ni. Dia jalan sampailah dekat dorm dia orang kan. Dorm Pia, dorm dia. And dia cakap dekat Pia, sebelum kau balik, jom lah teman aku kan, aku nak bersih-bersihkan diri dulu, nak mandi apa semua kan, jom kan teman aku kan, kita pergi mandi dulu ke apa kan. Pia macam just angguk, okay lah. So dua orang pun gerak lah pergi ke toilet dengan basuh muka, bersih-bersihkan diri dan semua. Lepas tu masa dekat dalam toilet, masa tu Kak Ina tengah mandi dalam toilet. Biasalah dekat dalam asrama tu, toilet kan, bila kita mandi kita boleh berborak dengan orang sebelah kan, dekat dalam toilet tu kan. Kak Ina tanya dekat Pia, Pia, kau ada dengar cerita-cerita pelik yang berlaku dekat UiTM Lendu ni kan, macam benda-benda misteri, benda-benda mistik kan? Macam Pia ni diam je kan. And Kak Ina macam pelik lah, sebab Pia ni dia dikenali sebagai seorang yang banyak cakap, peramah kan. Tapi this time bila dia tanya Pia time tu, Pia macam diam, tak banyak cakap sangat. And dia still dengar lah lagi bunyi orang mandi kat sebelah. So dia macam okay lah, mungkin Pia mungkin ada something wrong. Mungkin dekat kelas dia mungkin kena marah dengan cikgu ke apa, you never know kan. Dia pun malas nak tanya lagi. Dia pun dah settle shower, dia pun keluar daripada shower tu apa semua. So dia nampak lah Pia pun keluar juga kan. And Pia macam pandang je muka si Kak Ina ni tau, seolah-olah macam nak memberitahu sesuatu lah. Kak Ina ni macam kenapa kan. Lepas tu Pia dia macam buat bodoh, buat tak tahu, and dia terus gerak balik ke bilik lah. Kak Ina ni macam okay lah, whatever lah kan, kau pun macam nak moody apa semua. So Kak Ina pun balik bilik. So by the time Kak Ina dah balik bilik, dia dah salin pakaian apa semua. Kira dia pun orang kata nak gerak keluar lah daripada asrama, sebab budak-budak lain semua nak balik. So dia pun nak outing lah orang kata kan. Pada bersiap apa semua kan, dia buka beg sekolah dia ataupun beg belajar dia tu. Dia nampak ada satu buku ataupun notebook kepunyaan Pia. Dia kata ini buku Pia ni kan, macam okay lah, aku nak kena return balik kan. Dia pun pergilah ke bilik Pia, ketuk tok 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 tok, Assalamualaikum kata kan. Tek Pia kan, ni Ina ni ada buku kau, aku nak pulangkan balik. Someone buka pintu tau. Buka pintu tu is Pia punya roommate. So Pia punya roommate, Ina kenapa kan, kau cari siapa? Oh tak, ini buku Pia kan, tadi aku baru settle mandi dengan dia apa semua. So sebelum aku gerak keluar, aku nak return balik lah buku ni dekat Pia kan. Member ataupun roommate Pia ni macam pelik lah, macam Pia mana ada kat sini kata kan. Sudah cakap, apa pula tak ada, si Ina dia cakap kan. Ada lah, tadi aku baru settle mandi dengan dia semua kan, aku borak-borak dengan dia apa semua. Jalan kaki daripada kelas nak balik ke dorm pun aku jalan kaki dengan dia juga apa semua kan. So apa benda yang tak ada? Oh maksud kau kan, dia cakap. Ina tak ada nah, dia cakap kan. Pia lepas kelas tadi, lepas settle kelas tadi pukul 12.30 tu dia dah gerak balik lah. Memang selalu hari Jumaat dia memang akan terus gerak balik. Dia takkan datang balik sini punya. Lepas tu macam Ina macam lost, macam okay, kalau bukan Pia, ataupun kalau Pia dah balik, so siapa yang berjalan dengan dia sebenarnya kan?
siapa yang teman dia mandi. So sampai sekarang, sampai until today, until 2021, bila Kak Ina bercerita dengan The Segment pun, Kak Ina still tak dapat jawapan siapa orang yang teman dia mandi time tu. Seram babe kan. Sebab apa aku cakap seram? Sebab Kak Ina jumpa dengan Pia tu depan-depan. Cuma Pia tu tak bercakap. Dia bukan berkelakuan biasa. Dia jadi senyap, tak banyak cakap, hanya turutkan saja apa yang Kak Ina nak. So bila Kak Ina cerita balik benda ni dekat The Segment, obviously all the memories start to comes back and datang balik, and Kak Ina sendiri rasa macam goosebumps ataupun takut bercerita tentang Pia ni sebenarnya. Siapakah yang teman Kak Ina time tu kan? Jom kita ke kisah nombor 3. So kisah Kak Ina ni yang nombor 3 ataupun kisah terakhir Kak Ina ni, dia terjadi pada minggu study ataupun they call it as a study week. Kak Ina dengan kawan-kawan dia, okay, yang duduk satu bilik dengan dia tu, decided, okay, untuk study selepas pukul 2 pagi, okay, sampailah ke subuh. Malam ada prep, dorang study, lepas tu dorang solat isyak. Lepas solat isyak dah settle, dorang supper, makan malam sikit, then pukul 12. So they decided to study lah. Orang kata the whole study week tu they decided to study selepas pukul 12 sampai ke subuh. Ialah sebab final exam dan sebagainya. So they decided to do that. And the best part, bila jadi budak-budak asrama ni, kita ada ramai gang kan. So time-time tu lah, aku lapar lah kan, jom lah kita pergi makan ke apa, kita masak ke apa. Memang akan ada benda-benda macam tu. Even though last time pun aku masa form 5 aku asrama pun, adalah 1-2 orang yang berkepala macam tu, yang suka masak dalam bilik, you know. So Kak Ina ni pun ada kawan-kawan dia yang macam tu juga, yang okay, aku ada nugget kan, aku ada minyak masak, aku ada nugget, jom lah kita goreng nugget dan makan malam apa, makan ramai-ramai dalam bilik. Memang meriah bilik tu. Macam bilik tu ada dalam 4-5 orang, you know, panggil-panggil kawan-kawan yang lain datang. Memang meriah bilik tu. Kawan-kawan dia pun datang, belajar sama-sama, masak nugget, goreng nugget. Happening lah. Daripada elok-elok nak belajar, diorang jadi macam gathering tau, macam lepak-lepak. After a few hours, keadaan jadi macam tu, diorang decided untuk ucap okay lah, walaupun tengah kecoh-kecoh dengan goreng nugget dan sebagainya, ada yang tengah bergosip, ada yang tengah belajar. Kak Ina dan kawan-kawan dia terdengar macam bunyi bising sangat kat luar tingkap ni tau. Sebab diorang tinggal dekat tingkat 3 time tu. Macam bising sangat kat luar tingkap, macam kecoh ruara kan. So macam Kak Ina dengan member-member dia macam tak fikir apa sangat, sebab kan, you know, itu mungkin ialah study week kan, mungkin itu daripada dom-dom sebelah kan. Diorang pun buat hal masing-masing. Kak Ina dengan member-member dia pun macam makan, you know, belajar. Tengah sedap Kak Ina ni tengah makan nugget dengan member-member dia yang lain kan, sambil belajar ni, tiba-tiba macam ada orang ketuk dekat cermin, tek 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 tek. Lepas tu Kak Ina pergilah jenguk kat cermin tu kan. Macam dia buka kat cermin, soal langsir kan, dia buka langsir tu dekat cermin tu, dia buka langsir tu. Lepas tu ada satu orang, macam ada satu budak perempuan tanya macam, awak sekarang dah pukul berapa? Lepas tu tiba-tiba satu bilik tu senyap. Sebab the whole bilik dengar orang tu tanya, awak sekarang ni dah pukul berapa? And then bila diorang tengah happy-happy tu, tiba-tiba the whole bilik tu senyap, seolah-olah macam terpaku, terdiam. And Kak Ina macam pelik, okay, kenapa tanya sekarang pukul berapa, sedangkan bilik Kak Ina tu tingkat 3. Dan kalau dekat tingkat 3 pun tak ada orang yang lalu lalang dekat koridor. That's number 1. Number 2 is basically, orang yang bertanya sekarang tu pukul berapa, dia bukan tanya dekat tingkap yang sebelah koridor, bukan. Dia tanya dekat tingkap yang sebelah sana, which is tingkap tu yang sebelah sana tu macam tak ada lantai, tak ada apa, just tingkap pandangan luar. How come? Meremang bib belum. So itu perkongsian cerita Kak Ina sebenarnya. Thank you so much Kak Ina sebab hantar cerita dekat The Segment. Okay, thank you so much for sharing your stories with us dengan all the viewers, penonton-penonton The Segment pada hari ini. Thank you so much. Tapi bagi saya, you know, tiga kisah Kak Ina ni bagi saya agak menyeramkan juga sebenarnya. Antara tiga kisah, bagi saya yang paling
paling seram bagi saya adalah kisah yang nombor 3 ni, yang ada orang ketuk cermin dan tanya pukul berapa tu. Itu macam agak pelik lah sebenarnya. So mungkin disebabkan Kak Ina dengan kawan-kawan Kak Ina semua tengah kecoh sangat, mungkin benda tu datang untuk menegur. Mungkin barangkali untuk menegur supaya jangan buat bising sangat malam-malam, jangan terlalu happy dan sebagainya, jangan mengganggu dan sebagainya. So that's why benda tu datang tegur dengan cara yang sedemikian rupa, just to make sure everyone diam. Seram Kak Ina kan. Okey lah guys, aku rasa itu saja pengungsian di segmen untuk hari ini. And kepada sesiapa di luar sana ingin berkongsikan kisah dengan The Segment, korang boleh hantarkan email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okay, alright guys, itu saja untuk hari ini, perkongsian aku tentang kisah seram subscriber iaitu Kak Ina. Jangan lupa like, share dan subscribe The Segment, and kita akan jumpa lagi on the next coming episode insyaAllah. Assalamualaikum.